Okey, ini hari ini kita bincang soalan nombor 10. Okey, soalan nombor 10, semua individu di bawah telah membayar cukai secara bulanan iaitu potongan PCB. Okey, dia buat potongan PCB. Okey, sekarang ni kita tengok cukai pendapatan dia. Okey, cukai pendapatan untuk cari cukai pendapatan iaitu kena pecahkan dulu pada cukai dasar dan juga baki ke atas cukai. Okey, kemudian tolak dengan rebate dia. Okey, so katalah sekarang ni pendapatan bercukai dia ialah 76,800. Jadi kita rujuk pada jadual kadaran. Okey, jadual dia ialah 70,000 yang pertama. Okey, dikenakan sebanyak 4,600, manakala baki ke atas cukai dia 6,800 dikenakan sebanyak 21% iaitu 1,428. Okey, kemudian dia ada bayar zakat, so dia layak untuk claim rebate dia ialah 1,500. Jadi keseluruhannya cukai pendapatan dia ialah 4,528. Jadi sekarang dia dah bayar secara bulanan sebanyak 500. Jadi setahun dia dah bayar sebanyak 6,000. Jadi di sini kita bandingkan. Okey, kalau dia buat potongan gaji sebanyak 6,000 dan yang patut bayar ialah 4,528. Jadi berlaku lebihan bayaran sebanyak 1,472. Okey, so sekarang ni kita tengok pula soalan B. Okey, untuk soalan B, okey, soalan B kita tengok Mr. Siong. Okey, soalan B. Okey, kamu tengok soalan B sahaja, Mr. Siong. Okey, Mr. Siong ni pendapatan bercukai dia ialah 117,270 iaitu 117,270. Jadi kamu boleh rujuk pada jadual perkadaran dia. Kita akan ambil 100,000 yang pertama. Okey, untuk 100,000 yang pertama dia kena sebanyak 10,900. Jadi baki ke atas cukai dia ya, masih berbaki ialah 17,270. Jadi yang ni kita kena darab dengan 24%. Okey, hasil darab dengan 24% kita dapat 4,144.80 sen. Okey, dia tak ada bayar, tak dapat rebate. Okey, dia tak ada bayar zakat sebab dia bukan Islam. Okey, derma pun dia tak ada buat. Okey, so total yang ni dia patut kena cukai ialah sebanyak 15044 ni. Okey, sekarang dia baru bayar sebanyak 12,000. Jadi dia kena top up lagi sebanyak 3,000. Okey, RM3,044.88. Okey, dia bayar, dia patut kena 15,000. Tapi dia baru bayar 12,000. So, dia kena tambah lagi RM3,044.88. Okey, untuk Encik Azam pula. Okey, Encik Azam ni pendapatan dia ialah kurang daripada 35,000. So, kita tahu kalau kurang daripada 35,000, dia layak dapat rebate sebanyak 400. Okey, dia dah bayar cukai sebanyak RM65 sebulan. Jadi setahun dia dah keluarkan RM780. Okey, sekarang kita tengok berapa yang dia dah patut kena. Okey, so 33,000 dia berada dekat julat yang range dia yang ada antara 20,000 pertama hingga 35,000. Jadi 20,000 pertama dikenakan sebanyak RM150. Kemudian baki ke atas cukai yang 13,000 lagi dia kena 3%. Jadi darab dengan 3% kita akan dapat 390. Jadi dapat rebate lagi 400. Jadi keseluruhan dia ialah 140. Tapi dia dah bayar sebanyak 780. Jadi ini kita panggil dia lebihan. Jadi dia dapat balik lebihan sebanyak 640. Okey, soalan C. Okey, situasi Siti Hawa. Siti Hawa pendapatan bercukai dia 94,670. Jadi kita boleh rujuk pada jadual. Okey, 70,000 yang pertama
dia kena sebanyak 4,600. Kemudian baki ke atas cukai, dia masih lagi berbaki 24,670. Dikenakan sebanyak 21%. Jadi yang ni dia kena sebanyak RM5,180.70. Dan dia ada bayar zakat, dia boleh tolak dengan 2,600. Jadi keseluruhan yang dia kena cukai ialah RM7,180.70. Kita banding dengan PCB yang dia dah bayar sebanyak 550 sebulan. Selama setahun dia kena sebanyak 6,600. So sekarang ni kita tengok PCB dia dengan banding yang kena cukai. Okay, dia bayar kurang. Jadi dia kurang lagi sebanyak RM580.70. Ini dia kena bayar lagi secara cash lah. Okay, ini untuk soalan berkaitan dengan PCB. Okey, kita tengok berbalik pada soalan sebenar dalam contoh soalan SPM. Okey, dia akan bagi kat kita okey, lebih kurang macam ni situasi dia. Okey, Encik Hisham, okey, pendapatan tahunan dia ialah 120,340. Okey, ini pada tahun 2020. Okey, dia telah membayar. Okey, dia ada bagi derma sebanyak 5,000. Kemudian dia juga ada membayar zakat sebanyak 2,450. Okey, ini adalah jadual. Ini adalah jadual pelepasan yang layak untuk dituntut oleh Encik Hisham. Itu kalau untuk individu layak untuk tuntut 9,000, isteri 4,000, anak 2,000. Jadi 3 orang anak dia layak claim untuk 6,000. Okey, anak yang belajar dekat universiti 8,000. Okey, iuran tazkar sebanyak 3,000. Walaupun dia dah belanja 3,360 tapi limit dia adalah 3,000. Ibu bapa 2,400. Okey, pembelanjaan perubatan limit dia adalah 6,000. Jadi dia hanya dapat 6,000. Okey, gaya hidup dia dapat tuntut 1,250, 4,000 dan juga KWSP ataupun insurans 4,800. So total ini sebanyak 44,450. Jadi kita nak kira pendapatan bercukai. Okey, formula dia adalah pendapatan tahunan tadi iaitu sebanyak 120,340 tolak dengan pelepasan cukai, jumlah dia ialah 44,450 daripada jadual ini. Okey, kemudian dia ada lagi pengecualian cukai, dia ada bagi derma sebanyak 5,000. Jadi jumlah pendapatan bercukai ialah 70,890. Okey, ini untuk soalan A. Okey, masuk kepada soalan yang kedua, kita nak tahu berapa cukai yang patut dikenakan ke atas 70,890 ringgit ni. Jadi kita tengok 70,000 ni dia berada pada dasar 70,000. Okey, kena sebanyak 4,600. Okey, baki dia 890 ini darab dengan 21%. Dia kena RM86.90. Kemudian dia ada bayar zakat sebanyak 2,450. Jadi keseluruhan cukai yang dikenakan ialah RM2,336.90. Okey. Sekarang soalan C, dia ingin buat potongan secara bulanan. Jadi yang kena tadi bahagi dengan 12. Jadi kita dapat sebulan dia boleh bayar sebanyak RM194.74. Atau kita boleh cadangkan pada dia sama ada berada di antara 150 hingga RM200. Okey, itu saja perkongsian kita untuk hari ini.